أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Faslun fil mashi 'alal khuffaini. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji itu milik dan mustahak dan tertentu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya segala puji itu hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya segala puji itu adalah tertentu hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kemudian alhamdulillah sebanyak-banyak, manapun tak mengapa kita mengucapkan alhamdulillah dan juga lafaz-lafaz kesyukuran, kerana sebanyak mana sekalipun kita mengucapkan lafaz-lafaz kesyukuran dan juga lafaz tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat kita menghabisi mana istighraq ataupun meliputi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala asyukuru itu muqabalah dia itu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada satu nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita bersyukur secara khusus. Namun upaya kita itu adalah sangat terhad. Begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah oleh kamu mengikut kadar kemampuan kamu. Jadi sebab itu lagi-lagilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang begitu memberi uzur kepada kita, memaafkan kita dan menerima kabul amal ibadat kita yang tak seberapa, tak pada dengan nikmat yang Allah taala hulurkan kepada kita. Yang mana Allah Ta'ala tak pernah, tak rajin beradu berhenti daripada menghulurkan nikmat kepada kita. Hak berhentinya kita ibadat kepada Allah Ta'ala, khidmat kepada Allah Ta'ala. Lepas tu pula banyak beradu daripada buat ibadat. Kalau sama banyak pun hingga dah. Ni kita ni banyak beradu daripada khidmat kepada Allah Ta'ala berbanding kita buat ibadat.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi alhamdulillah lagi Allah Taala izinkan dan rezekikan kita kehendaki kita dapat bersua muka kembali untuk kita pada malam ini, untuk kita dapat meneruskan lagi usaha kita untuk tafakuh fi dinih, untuk kita berusaha dengan lebih orang panggil mendalam lagi memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita benar-benar dapat beramal kena dengan tuntutan Allah Taala sendiri dan juga syariat. Nah, supaya kita itu akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi, Allah Taala izin dan kehendaki untuk kita malam ini dapat menyambung semula dan meneruskan semula maknanya pengajian kita melalui kitab makna ini, makna kita Al-Iqna' ini. Jadi mudah-mudahan Allah Taala maknanya memberi kekuatan kepada kita dan akhirnya kita dapat mengkhatamkan kitab ini, tak kira lah bila-bila. Jadi alhamdulillah malam ni kita memulakan sesi barulah kita kira untuk kita Iqna' ini dan kita beradu dulu tawakuf dulu ialah pada fasal pada menyatakan al-masyi 'alal khuffain. Itulah suatu fasal pada menyatakan menyapu di atas dua khuf. Kitab Matla'il Badrain dia terjemah khuf itu ialah moza. Anak sendiri pun tak duduk selidik balah mano. Maknanya moza tu bukan bahasa Arab lah, bahasa Melayu pun tidak juga. Dan khuf ini adalah suatu amalan, memakai khuf ini pun pula juga adalah suatu amalan yang agak janggal kepada kita orang Melayu bukan Nusantara ni. Kerana pemakaian khuf ini biasanya di tempat-tempat yang ada musim dingin, musim sejuk. Sedangkan kita ni Malaysia baik dan juga negara-negara bawah angin ni, kalau zaman dulu dia panggil negara bawah angin, ataupun sekarang panggil Nusantara kita ni Asia Tenggara Koman, adalah mana iklimnya agak sederhana. Sederhana sebab kita tu agak dekat dengan Khatul Istiwa. Kalaupun jadi melampau itu oleh kerana itu semua adalah tangan-tangan kita manusia lah. Yang kalau dah boleh puasa begitu, alhamdulillah kita sampai ke Mekah setiap tahun, termasuklah baru ni. Jadi maklum kalau di Timur Tengah itu seumumnya adalah musim panas lah boleh puasa sama ada penghujungnya tu. Tapi bila kita balik ke Malaysia ni, makna bahan kepanasan kemarannya itu maknanya melampau-lampau, makna perik sangat memerikan. Jadi kita katakan bahawasanya kita ni, tempat kita ni, negara kita ni makna udaranya agak sederhana, iklimnya sederhana, tapi saat inilah segalanya telah berubah. Berubah kerana tangan-tangan kita manusia. Yang akhirnya dunia kita dah jadi tidak intizam, tidak teratur. Maka sekarang kita tak boleh lagi nak mendobekkan sesuatu perkara hal itu dengan musim buah. Musim buah ria dulu musim buah tu musim buah ria, boleh sebut lagu tu. Musim mokta begitu musim buah pun masih lagi ada dia panggil ta'ayyunnya. Sekarang buah duriannya sepanjang masuk. Jadi maknanya tak bermusim. Mana yang musim kalau tempat kita musim tengkujuh, musim buah, musim banjir. Itu penghujung 11, 12, awal bulan 1 itu saja. Tapi sekarang awal bulan 2 pun tahun lepas mana banjir, dan itu dia berpanjangnya. Jadi begitulah ketidakseragaman orang panggil dunia ini. Jadi kucak kacir, tak ada siapa pada masa lagi. Orang haradah kita ni. Sebab perangai kita lah. Kita yang perangai kita, perbuatan kita, tindakan kita yang telah menukar-nakirkan orang panggil kehidupan alam ini. Baiklah, mana amalan memakai khuf ini sendiri pun tidak dipraktikkan di tempat kita. Jadi macam manalah kita tu nak agak dekat dengan orang panggil hukum hakamnya. Amalan pemakaian khuf pun tidak berlaku. Jadi biasa dia berlaku di musim-musim sejuk, dipakai dia kerana orang panggil iklimnya sejuk, dan oleh kerana dia tu dia diperbuat daripada suatu bahan yang tidak boleh ditembusi oleh air, sudah tentu bukan kain. Dan zaman dulu bahan-bahannya agak terhak kulit lah biasanya. Kalau zaman kita ni macam-macam jenis bahan-bahan yang dicipta oleh orang, makna yang tidak ditembusi oleh air. Jadi begitu malaikat tempat-tempat jahit begitu dimaafkan. Jadi pemakaiannya dengan kriteria sebagaimana yang kita akan belajar pada ini. Jadi pemakaian khuf tu sendiri pun tidak berlaku di tempat kita. Jadi sudah tentulah kita agak jauh daripada amalan praktik, amalan amali
orang panggil memakai khuf ini. Walau macam mana pun mengetahui hukum hakam pemakaian khuf ini semua daripada rukhsah, daripada syariat kita, semua daripada untuk kita dapat merasakan kecantikan, keindahan agama Islam kita. Nah, maknanya di antara benda-benda yang jadi sangat indahnya Islam ini ialah tarakhus, mana segala rukhas yang disediakan oleh agama, yang menunjukkan agama Islam ni sangat bertoleransi. Sebab kita berhadapan dengan tuduhan-tuduhan yang dilontar di tembok oleh musuh-musuh Islam, yang menggambarkan Islam ni sangat kasar, sangat keras, sangat ekstrim. Itu oleh kerana manusia ni, orang-orang bukan Islam, mereka tidak mengenali Islam. Mereka membuat kesimpulan, apatah lagi ditambahkan lagi dengan jadi lebih buruk lagi gambaran Islam itu dengan sebab tindakan orang Islam, perangai orang Islam. Orang bukan Islam di negara kita sekalipun membuat kesimpulan Islam itu apa dia ialah berdasar kepada umat Islam, tindakan umat Islam. Jadi kalau perangai orang Islam, amalan orang Islam, memanglah tak boleh diharapkan untuk menggambarkan Islam. Kerana segala nilai-nilai yang baik itu yang menjadi juaranya bukan orang Islam. Dalam bab kebersihan, dalam bab pengurusan masa yang disebut-sebut tu, orang bukan Islam dan bukan negara umat Islam. Bukan negara umat Islam, bahagia kebersihan tercorok. Jadi maknanya di mana contoh? Sedekah kemuncak kepada dakwah. Kemuncak kepada dakwah, hikmah dalam dakwah adalah kemuncak dia uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, supaya berlaku qudwatun hasanah. Dan itulah yang bermakna setiap umat Islam adalah maknanya da'i. Mana da'i mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala, kepada Islam ni bukan saja dengan cara mengajar. Itu adalah salah satu daripada orang panggil skop dakwah Islam. Sebahagian kecil saja maknanya orang panggil ta'lim tetapi memberi kesedaran kepada manusia, menjinakkan hati manusia. Itu maknanya setiap umat Islam itu mesti memainkan peranan. Jadi dalam amalan Islam di sana ada hikmah-hikmah yang akhirnya bila kita fahami, kita akan mengucapkan lafaz kesyukuran bahawa Allah Ta'ala begitu sangat baik kepada kita. Kerana mentasyri'kan dengan syariat-syariat yang tertentu yang sebagaimana kita belajar dalam makna kitab fiqh. Jadi antaranya sekarang ni kita masuk kepada faslun pada menyatakan menyapu di atas dua khuf. Jadi khuf tu sendiri nak diterjemahkan kepada bahasa Melayu ataupun nak digambarkan itemnya, makna bendanya, gapo nama khuf ni. Nak kata stokin, tidak stokin betul-betul. Nak kata kasut, tidak kasut betul-betul. Sebab kita melihat dari segi praktikalnya, amalinya, pemakaiannya, kalau nak kata kasut, atas rumah orang Islam tak pakai kasut. Dia bahkan bila turun ke tanah maknanya memakai kasut yang lain pula. Nak kata stokin, tidak macam stokin juga. Begitulah. Maknanya orang panggil dikekalkan dengan, tak apalah kita kekalkan dengan nama dia yang asal itu maknanya khuf. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, faslun, ini suatu fasal. Wal mashu bermula menyapu alal khuffa ini. Bermula menyapu di atas dua khuf itu jaizun, hukumnya adalah harus, tetapi namun begitu bicalat satu syara itu dengan tiga syarat. Apa dia tiga syarat itu? Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma, bahawa memulakan oleh seseorang itu, orang yang memakai itu labisuhuma, orang yang memakaikan dua itu lubsahuma, memulakan pemakaian keduanya al-khuffaini itu ba'da kamali taharah, ialah selepas daripada sempurna taharah. Apa dia sempurna taharah? Bermula daripada istinja, daripada qada hajatnya, sehinggalah berwudu, selesai sempurna wudu, habis solirah wudu, baru mula pakai. Barulah orang panggil, itu syarat dia begitu. Jadi kalau itu yang insya-Allah dalam syarahnya kalau orang panggil dipakainya belum selesai lagi pemakaian dua khuf, kedua-dua khuf, maka luput syarat, maka luputlah rukhsah, mana amalan boleh menyapu di atas khuf ini. Jadi menyapu di atas khuf ini adalah badal
kepada membasuh kaki di dalam amalan berwudu, dengan bahawa tidak perlu lagi dipecah akal khuf, kerana nak pakai dia tu agak sukar sebab dia bukan kain dia tu maknanya begitu macam dia seolah macam ni lah, macam kita pakai kasut bot lah. Tu jadi kasut bot tu pun yalah boleh tu, tapi kita pakai kasut bot tu buat hijau tu. Jadi maknanya dia tidak ditembusi oleh air jadi nak pakai dia tu rohoklah sikit sebab dia tidak fleksibel, maknanya tidak semua kain. Dia dibuat daripada getah jadi walaupun dia tu boleh juga kita tuak tapi susah nak pecah nak pakai tidak macam selipar, tidak macam kasut biasa-biasa apatah pula dengan kesejukan terkena air pada ketika iklim musim sejuk, itu amat-amat masyaqqah untuk ditanggung. Maksudnya dia panggil istilah menyakiti azan. Kita ni moga kita ni tak ada musim sejuk, yang ada tempat kita musim boh. Musim boh tempat kita ni tidaklah sejuk sangat tidak seperti zaman dulu Bukan musim boh, musim banjir, musim hujan pun tidur tak pakai baju juga panas juga jadi maknanya di tempat-tempat yang mana iklimnya musim sejuk, memanglah kesejukannya itu sampai ke tulang hitam tu. Jadi terkena air itu, apatah lagi tempat-tempat pecah itu sungguh-sungguh menyakitkan dia musim, kalau udara ni kalau sejuk telajuk dia nak jadi pecah panas telajuk pun dia jadi pecah juga, bibir kaki kita mulalah terasa kepedihannya kalau tidak beringat awal-awal. Jadi maknanya untuk memecah dia dan kemudian memakai kembali di sana mengalami kesukaran masyaqqah, maka daripada situlah kerana ada unsur masyaqqah saat ni, maka wujudnya itu sabab kepada mendapat takhfif daripada syarak, dan semua daripada takhfif itu ialah rukhas, mana ataupun rukhsah, kemurahan daripada syarak. Jadi bermula menyapu di atas dua khuf itu ialah haru dengan 3 syarat sebagaimana saat ini selepas daripada sempurna taharah, wa an yakuna, dan bahawa adalah kedua-duanya khuffanin tu satiraini, menutupi lima hali ghuslil fardi, bagi tempat basuh yang fardu minal qadamai, pada berwudu. Mana tempat yang wajib kita kena basuh, maksud kita berwudu basuh kaki, ialah sampai melepasi had bukul ali. Maka pemakaiannya juga khuf itu mestilah juga adalah keadaannya melepasi daripada bukul ali. Tu itu maknanya menutupi. Wa ayyakuna mimma, dan bahawa adalah dua khuf itu daripada barang yang yumkinu tatabu'ul masyi' alaihima, yang mungkinlah oleh berturut-turut berjalan di atas keduanya khufaini. Itu isyarat kepada syarat ataupun dengan perkataan yang lain yang lebih mudah ialah al-quwwah, makna kuat, makna tidak rahu. Maknanya soleh ia, mungkin ia untuk kita tatabuk, pergi mari. Tatabuk ni berpergi mari. Kadang-kadang maknanya suatu maknanya khuf itu makna boleh dipakai, tapi kalau kita duk pergi mari kemari mulalah dia soyaklah, itu tidak soleh. Untuk tatabuk maka tidak sah. Panggil pemakaian untuk kita mendapat rukhsah. Mana syarat dia ialah kuat. Khuf itu adalah kuat. Bagaimana orang panggil taswirnya kuat? Mana kalau kita duk pergi mari, duk buat kerja apa semua tu, dia tak jadi soyak dia tak rahu. Maka itu dia panggil 3 syarat Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa akhbaruhu kathiratun. Bermula hadis-hadis yang berkaitan dengan khuf banyak, ialah banyak. Mana misalnya ka khabari benai Khuzaimah wa Hibbana fi sahihayhima, seperti hadis khabar dua anak, yakni Khuzaimah dan juga Hibban, yakni Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, di dalam kitab sahih keduanya. Jadi selain daripada Bukhari Muslim dan juga Al-Hakim Mustadrak Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah juga menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, begitu juga Ibnu Hibban. Jadi dua anak Khuzaimah dan Hibban, begitu cara dia ibaratnya. Dua anak tu makna satunya Ibnu Khuzaimah, satu lagi Ibnu Hibban. Di dalam sahih kedua mereka itu An Abi Bakrata, mana hadisnya diambil daripada Abi Bakrah, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa lil musafiri,
memberi rukhsah kemurahan ni kalau contoh yang paling mudah 4 riyal boleh bayar 2 riyal, maknanya contohnya qasar semaya 4 rakaat boleh semaya 2 rakaat, murah dah tu orang panggil ni. Tu jadi sepatutnya kena basuh kaki ni, tak payah basuh lah, pakai cuik di atas, makna guris sapu di atas khuf ni. Tu lil musafiri salasata ayamin, bagi musafirnya ialah 3 hari, walayalihinna, de malam-malamnya malam-malam hari, 3 hari 3 malam, bukan 3 hari 2 malam. Tu itu lain 3 hari 2 malam ni. Jadi 3 hari dan malam-malam makna 3 hari 3 malam. Walil muqimi yauman wa lailatan, daripada permulaan yang diiktibarkan nak kira tu bila tu, itu lagi akan datang. Dia bagi orang bermukim pula ialah yauman wa lailatan. Jadi menyapu di atas khuf ini bukan semata-mata kerana sahabat dia ialah safar, tidak. Tu. Jadi sebenarnya ialah kerana ada unsur masyaqqah. Unsur masyaqqah. Dan safar tu juga pula sebenarnya pula ialah kerana dia bertunjang kepada masyaqqah juga. Karena Nabi kata mana as-safar itu qit'atun minal azab, minal azab. Makna safar itu setengah potongan daripada azab. Walaupun zaman kita sekarang ni dengan segala kemudahan kenderaan sehingga pun tetap saja bila kita musafir kita akan bertepuh, kita akan berdepan dengan kesusahan. Walaupun kereta kita sekalipun, walaupun kita ramai waris sekalipun, di mana-mana sahaja kita ramai pergi ke Perlis, ke utara, ke selatan, Johor. Zaman kita sekarang ni kita ramai waris asalkan ada duit. Ramai bukan lebih selesa daripada waris hakiki bukan balik kampung pun tidur di hotel lagi, di homestay lagi. Tu keadaan kehidupan zaman kita sekarang tu. Jadi Nabi memberi rukhsah kepada musafir 3 hari 3 malam menyapu di atas khuf ni. Walil mugi yaumal lail idza tatahharu. Di situ mengandungi makna syarat tu. Apabila seorang itu maknanya bersuci, fala bisa, maka itu litartib, bersuci dulu, lepas tu barulah pakai khuffaihi, akan 2 khufnya. Apa dia? Arkhasa yamsaha alaiha, bahawa menyapulah oleh musafir baik ataupun mungkin baik alaiha, di atasnya, di atas al-mazkurah minal khuf tu lah. Tu makna alaihima tengok di dalam tu ada. Jadi wak sini makna alaiha, jadi menyapu di atas khuf. Atas khuf tu kalau istilah orang dulu makna kuro-kuro khuf, itu dalam kitab Furu'ul Masail. Mari baru ana baca sapu tu atas kuro-kuro khuf, mana atas khuf dah. Atas kura-kura tu makna bahagian di atas zuhr, panggil kura-kura. Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Sungarwi dulu pernah dia beritahu petua lah kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk nak menghilangkan bau busuk ketiak. Zaman dulu tak ada lah lagi deodoran maknanya deodoran tak ada, obat-obat tak ada jadi begitu kita budak-budak dulu kita nak bang hapok, bang jebak ni biasalah Zaman sekarang lain lah, budak kecil-kecil lagi pandai ada berjanguk macam-macam, dia ada cukup lekat belakang dah Cara dia nya masuk mandi tu gonyoh dengan belakang kurung. Tok guru kata lagu tu. Jadi ada pelajar ni dia salah faham. Dia pergi cari kurung sungguh dah. Dia pergi cari kurung tu, dia ambil lah belakang kurung tu, dia pun gonyoh dah. Maksud belakang kurung tu duduk di tangan kita tu, laning lah belakang kurungnya. Jangan kena. Pasal mani tu gonyoh. Gitu. Tu nak menghilangkan busuk ketiak. Jadi dia kata belakang kurung, dia cari kurung sungguh dah. Itu sebuah ibarat dalam masail kemarin pun mana kura-kura khuf. Jadi dia orang zaman perkataan zaman dulu dia panggil lagi itulah kura-kura khuf. Supalah juga naik orang budak-budak zaman dulu banyak kennya ialah naik puru. Zaman lo ni tak ada dah budak-budak naik puru. Boleh jadi Ustaz Dim pun dia tak kenal dah puru lah ke mana. Puru tu macam kata puru lah maknanya naik jadi keren.
Budak-budak zaman dulu banyak naik puru. Gata berair air besar ni. Dia panggil puru. Jadi budak-budak zaman dulu biasanya naik puru. Tapi budak-budak zaman sekarang, zaman berubah, dia tak naik puru, dia naik apa dia? Dia naik LC, dia naik Waisuku. Begitu. Jadi kalau musannifur rahimahullah taala, jadi bahawa menyapu dia di atasnya, nyon domnya tu di takniskan akan dia jadi itu bila taknis makna kalau kita kata huma alaihima, itu lebih dekat dan lebih segera kepada makna sebab khufaini. Tu. Jadi warawa Ibnul Munzir pula anil Hasanil Basri annahu bahawasanya Hasan Basri qala haddatsani sab'una minas sahabah, bermakna hadis ini hadis mutawatir. Hasan Basri adalah tabi'in. Tapi Hasan Basri dia sempat berjumpa dengan kibari sahabah Sayyidina Ali ibn Mas'ud. Jadi kata Hasan Basri telah mentahdis akan daku oleh 70 orang daripada sahabat. Bermakna hadis ini hadis mutawatir. Bila hadis mutawatir ifadata ilmil yaqin, memberi faham akan ilmu yakin. Tidak perlu lagi dicekkan setiap rawinya. Sikoh ke hadis tak payah. Kerana jumlah yang ramai itu mempunyai kekuatan pada pemberitaan. Mana pemberitaan yang berlaku secara mutawatir bukan hadis saja. Secara orang panggil setiap tabaqat itu ramai yang meriwayatkannya, maka itu dia panggil mutawatir. Bila mutawatir maka dia memberi kekuatan, maknanya ilmu yakin. Jadi kata Hasan Basri mentahdiskan akan daku hadzal hadis ini oleh 70 orang daripada sahabat. Apa dia? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini, menyapu di atas dua khuf. Jadi kalau contoh, kalau orang tanya mana contoh hadis mutawatir, inilah antaranya. Tu. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata oleh setengah mufassir, inna qira'atal jarri fi qaulihi ta'ala wa arjulakum, jadi dia baca wa arjulikum tu. Wa arjulikum kata siapa dia, setengah daripada mufassirinnya hok baca jar bagi bawah arjulakum, tapi baca arjulikum, itu lil mashi alal khuffaini. Itu merujuk kepada bagi menyapu di atas dua khuf. Hok baca wa arjulikum, itu kena tengok konteks ayat dia pula dah. Sini dia tak bawa dah. Qala musannif rahimahullah taala wal mashu alal khuffaini jaizun, bermula menyapu di atas dua khuf itu adalah jaiz fil wudu'i, pada ambil air semaya badalan anil ghusl rijlaini, ialah sebagai ganti daripada basuh dua kaki. Badal kepada basuh dua kaki pada masa berwudu. Fal wajibu ala labisihi, maka yang wajibnya di atas pemakainya khuf dengan iktibar ke mufrad, yang wajibnya kepada dia al-ghuslu awil mashu, basuh menitikkan air kepadanya, awil mashu ataupun sapu dengan makna nama sapu. Orang panggil nama sapu kodok lagu tu. Maka itu aqallil qadri, sekorek-korek untuk nak mengesahkan menyapu di atas khuf. Tapi kalau basuh pun tak apa juga. Tu. Wal ghuslu afdalu, basuh tu lebih afdal. Kama qala fi raudhati, sebagaimana berkatalah oleh al-Imam Nawawi di dalam kitab Raudhahnya, fi akhir bab salatil musafiri, pada akhir bab semaya musafir. Di situ Imam Nawawi sebut dalam Raudhah bahasanya basuh tu adalah lebih afdal. Naam ya istidrak, in tarakal masha raghwatan anis sunnati, jadi hukumnya adalah harus. Ya betul. Naam ya betul. Betul lah, menyapu di atas dua khuf ini hukumnya adalah harus. Tapi gitu istidrak dengan kalimah na'am. Ya betul. Betul lah, kata menyapu di atas dua khuf ini jaiz, mana harus. Jadi kalau tak sapu pun kita nak pecah boleh. Ya betul. Tapi intarakal masha, kalaulah dia meninggalkan menyapu di atas khuf ini raghabatan anis sunnati, kerana benci daripada sunnah, tak suka, tak kena. Tu.
maka au syakan fi jawazi, ataupun syak pada harusnya al-masyi, artinya lam tatma'inna nafsuhu ilaih, tidak tenanglah nafsunya, makna dirinya kepadanya, kepada al-jawaz ini. Maksudnya dia berasa macam tak sedap lah, tak puas hati aku panggil. Tak puas hati sapu gerih ni, menggok basuh ni. Hok basuh asal dia, lepas tu nak sapu atas aku. Bukan kalau sapu atas kura-kura kaki tu hingga lagi ni. Ni sapu atas aku. Tak puas hati dia. Dia macam rasa macam tak macam tak sempurna je ni. La annahu syakka, bukan bahawasanya seorang syak hal yajuzu lahu fi'luhu, adakah harus baginya, bagi seorang itu memperbuatkan al-mas ini, aula, bukan lagu tu. Bukan maksud dia syakkan fi jawazi ini, bukan makna lagu tu. Boleh jadi kita nak faham lagu tu. Maksud dia yalah kau dak harus sapu di atas kau ni, bukan makna macam tu. Makna dianya ialah hati dia lam tatma'inna. Maksudnya macam kita rasa tak sedap lah tu. Mana tak puas hati begitu. Bukan maksud dia syok yalah kodok ni harus boleh sapu tak boleh bukan begitu cuma hati dia tak rasa tenang begitu. Jadi kalau ini keadaan itu yang kedua. Yang pertama saat ni benci daripada sunnah. Yang kedua hati itu au khafa fautal jamaati, ataupun takut luput jemaah. Jadi asal dia harus sapu di atas khuf. Sekarang kalau dia basuh kaki, boleh jadi tak ada nak jemaah. Kalau dia sapu di atas khuf, dah lah jemaah. Begitu. Au arafata, ni luput arafah, ni besar lagi. Luput jemaah hingga luput arafah, gak jawab dia kena qada tahun depan lah. Patu pitih banyak lagi nak beli, cerita nak beli balik Mekah ni, nak beli MVA. Jawab dia tak jadilah. Mekah orang panggil nak guna, orang panggil tanam nak kena ke Mekah pula jadi maknanya takut luput arafah, au inqadhi asirin, ataupun melepaskan orang tawane. Jadi kalau basuh kaki dulu kat mana tak ada lah, tak sempat Jadi au nahwa dzalika, ataupun akan seumpama demikian itu al-mazkur. Itu kalau begitu fal mashu afdalu. Maka maknanya sapu di atas khuf itu adalah lebih afdal. Tadi jaiz, semata-mata jaiz, harus saja. Apa hukum mana menyapu di atas, mana jaiz, mana harus, tak sah pun tak apa. Tapi dalam keadaan begini, keadaan hati tu tak kena orang panggil, ataupun rasa tak tenang ataupun takut luput jemaah, ataupun takut luput arafah, ataupun takut luput melepaskan asir. Inqadil asir itu ataf kepada fautal, ataf kepada jamaah, mana fauta inqadil asirin, sebab masa tu. Jadi menyapu itu adalah lebih afdal, bal yukrahu takruhu fil ula, bahkan dimakruhkan meninggal al-masih fil ula, pada yang pertama, raghbatan anis sunnati tu. Wa kadzal qawlu fi sa'iri rukhasi wa kaza, lagu tu lah, lagu saat ni perkataan pada hok tinggal lagi daripada segala rukhas, raghbatan anis sunnah, kalau tinggal maka afdalnya kena buat begitu. Walaiku fil akhirataini, hok layak, hok menasabahnya pada dua yang terakhir, yakni fauta arafata dan fauta inqadhi asirin. Dua tu al wujubu ialah wajib. Sebab takut luput arafah wajib kena qada. Tak jadi dah haji tahun tu. Jadi kalau basuh kaki menyebabkan tak ada nak sampai kepada Arafah pada saat-saat akhirnya. Tapi kalau gerih atas khuf tu dah lagi. Begitu juga nak melepaskan asir. Kalau nak basuh kaki kan jawab dia tak sempat, nyawak lari dah lah. Misalnya. Jadi dua yang akhir tu hok laiknya dia kata wujub, mana wajib. Qala wa kharaja bil wudu'i, dan keluarlah dengan kata wudu,
yakni sapu di atas khuf tu badal basuh kaki dalam masa berwuduk. Izalatun najasati, keluarlah dengan kata wuduk tu ialah menghilangkan najasah. Jadi maksudnya nak sapu di atas khuf tu tak boleh. Wal ghuslu, mandi, walau manduban, sekalipun mandi tu mandi sunat sekalipun, hok kaki tu bahagian kaki nak ganti dengan sapu di atas khuf tak boleh. Fala masha fihima, maka tak ada sapuan, mana tak boleh sapu dah pada keduanya, nya izalatin najasah dan juga wasli. Wabil mashi wa kharaja bil mashi, keluar dengan kata sapu alal khuffaini mashu mashu khuffi rijlin, keluar dengan kata menyapu di atas dua khuf, keluar oleh menyapu satu khuf satu kaki. So dah kaki dia sapu, dia ada dua kaki dia ada dua kaki. Orang tak ada kaki sebelah tu lain. Ni dia ada dua kaki, ma'a ghuslil ukhra, serta dia basuh kaki so lagi. Kaki so lagi dia pecah khuf, dia basuh. Ni dia gereh di atas khuf. Fala yajuzu, maka tidak harus. Walil aqta'i, bagi orang yang terpotong kaki, tak ada kaki, lubsu khufin, memakai khuf fil salimati, pada kaki yang sejahtera. Kaki yang sejahtera tu dia pakai khuf. Illa im baqiya ba'dul maqtu'ati, mana harus bagi aqta'. Aqta' ni terpotong tangan ataupun terpotong kaki, dia panggil aqta'. Bagi orang yang terpotong kaki, harus bagi dia memakai khuf pada hok sejahtera, harus. Boleh dia nak pakai. Illa im baqiya ba'dul maqtu'ati, malaka kekal, tinggal lagi, berbaki, bersisa setengah daripada maqtu'ah, ada lagi kaki dia nya. Jadi fala yakfi zalika, pakai sebelah tu tak pada, tak kira tak boleh, tak memadai. Hatta yulbisa zalikal ba'dha khuffan, sehinggalah dia memakaikan akan demikian ba'dha saat ni, hok setengah saat ni tu khufan, akan khuf juga. Jadi masih ada lagi kaki walau kanat ihda rijlih alilatan, dan seandainya adalah salah so daripada dua kakinya sakit, umpama luka sakit, lam yajuz ilbasul ukhra al khuffa, tidak harus memakaikan akan yang satu lagi tidak sakit akan khuf, lil masih alaih, kerana nak sapu di atasnya al ukhra, maknanya nak sapu sebelah lah hok bahagia tak sakit tu. Yajibut tayammumu anil alilati, kerana wajib kena tayamum daripada hok sakit sana. Kaki hok sakit sana ni kerana dia anggota mana nak ganti daripada basuh tu ialah dengan tayamum. Tu. Jadi tak boleh lah makna lain dengan hok terpotong saat ni. Ini masalah alilah, maknanya dia kena ganti dengan tayamum. Bahagia hok tempat tak kena air. Fahya kasayah, maka iaitu al-alilah tu seperti sahihah juga dah. Maksudnya walaupun tak boleh nak basuh dengan air, tapi ganti dengan tayamum. Tu maka dia tu seperti kaki yang sahihah juga. Maknanya tak boleh diabaikan akan dia. Sebagaimana alilah saat ni. Wa inna ma yasuhul mashu bi thalathati syara'itu, hanya sahaja sah oleh menyapu alal khuffain san itu ialah dengan 3 syarat. Wa taraka rabi'an, musannif kita tinggal yang keempat, ada 4 tapi musannif kita sebut 3 aja. Kama sata'rifuhu, sebagaimana lagi akan tahulah olehmu akan dia akan ar-rabi'. Mana syarah kita nak royak al-awalu, yang pertama, asyartul awal an yabtadi'a muridul masih, bahawa memulakan oleh orang yang menghendaki akan menyapu alal khuffain ini, lubsahuma, memulakan memakai keduanya, memakai kedua khuf itu ba'da kamali, selepas daripada sempurna ay tamamit taharati, selepas daripada sempurna dah taharah, selesai mengambil air semaya. Tu sempurna makna taharah, selesai sudah salirah dah ambil air semaya, baru dia pakai.
Jadi daripada ni ada rupa-rupa yang macam maknanya tak dia selesai ni pakai. Misalnya dia basuh sebelum masuk lepas tu gak ni asal lagi dia tak masuk dia sapu dulu, tak boleh lah ni. Maka nama dia tidak selesai lagi di atas taharah. Lil hadis sabiqi, kerana sabit hadis yang telah terdahulu. Pernyataan ini maksudnya kena sempurna taharah dulu. Idza tatahhara, tu. Apabila tatahhar mana bila sudah bersuci. Jadi bila diitolak ke satu perkara itu makna dia insiraf kado ilal kamal. Falau labisahuma, ini tafriq daripada kata tafriq kepada syarat yang pertama. Syarat mana tafriq kepada syarat yang pertama. Jadi falau labisahuma, maka kalaulah seorang itu dia memakai akan dua khuf qabla ghasli rijlih, sebelum lagi dia membasuh dua kakinya, wa ghasalahuma fil khuffaini, dia basuh di dalam khuf. Tu dia. Pakai khuf dulu, lepas tu dia basuh. Moga khuf tu dia agak longgar sikit ni, macam kasubuk. Lam yujzil mashu, tidak memadailah oleh sapu sak ni illa an yanzi'ahuma, malaikat dia mencabut akal keduanya min maudhi'il qadami, daripada tempat qadam. Tu. Maksudnya ialah jangan tapak kaki dia tu berada pada qadam khuf. Tu. Makna mestilah dia tu cabut daripada tempat qadam walaupun tidak cabut habis sekalipun. Tu. Jadi tak bolehnya ialah tapak kaki tu qadam, rijil dia tu sampai kepada qadam khuf. Tu. Jadi memang thumma yudkhilahuma fil khuffaini, kemudian dia memasukkan semula pada khuf. Mana dua khuf itu maksudnya pada tapak kaki qadam khuf. Walau adkhala ihdahuma ba'da ghusliha, kalau memasukkan oleh seorang itu akan salah daripada dua khuf selepas membasuhkan akan ihdahuma, selepas basuh sebagaimana anda sebut tadi, dia basuh dulu kaki, lepas tu dia masuk dalam khuf, summa ghasala al-ukhra, kemudian dia basuh lagi, kemudian baru dia wa adkhalaha lam yujzil mas'un, saya tidak memadai sapu illa an yanzi'al ula, malaikat dia cabut kaki yang pertama, rijil yang pertama saat ni mim maudhi'il qadam, daripada tempat qadam khuf tu. Tu tempat qadam, summa yudkhilaha fil khufi, kemudian dimasukkan semula di dalam khuf. Jadi kena akak tapak kaki tu jangan sentuh, berdebet dengan makna khuf, makna tapak kaki khuf. Walau ghasalahuma fi saqil khuffaini, kalaulah dia membasuh kedua rijlain, dua kaki dia tu pada sak, ni makna betis, sakil khuffain, maknanya kaki, bukan saat ni dia akak tapak kaki tu daripada qadam khuf, bukan dia akak, dia nazak saat ni cabut habis daripada khuf, tidak. Maknanya tapak kaki dia masih lagi membetuli muhadhi dengan betih khuf. Betih khuf ni mana bahagian tinggi khuf tu tu betih khuf. Jadi kalaulah dia basuh dua kaki tu pada betih khuf, summa adkhalahuma maudi al-qadam, lepas tu dia pun memasukkan dua kaki rijlain saat ni pada tempat qadam, jazal mashu, harus dia menyapu. Kerana sebelum sampai tapak kaki kepada tapak khuf, tidak nama pakai khuf lagi. Pakai khuf ni sudah sampai kepada qadam khuf. Tu. Jadi makna dia tidak pecah habis dah. Jadi dia basuh tu pada sak, mana betis kepada khuf. Walawi batada al-lubsa, seandainya memulakan oleh seorang itu akan memakai khuf tu ba'da ghuslihima, lepas daripada membasuh keduanya, yang ini dua kaki. Dua kaki. Thumma ahdatha qabla wusulihima, kemudian berhadah dia seperti keluar angin sebelum sampai kedua mana rijlain itu ila maudhi'il qadam, tak ada siapa lagi begitu. Lam yujzil mas'u, tidak mengharuskan oleh menyapu,
Tak ada siapa ke tepak. Siapa ke tepaknya ialah tapak kaki sampai kepada tapak khuf, tapak kaki khuf. Tu. Walau kana alaihil hadatsani. Seandainya adalah di atas seorang itu dia ada dua hadas. Dia ada dua hadas, faghasala a'dha al-wudu'i. Maka membasuh oleh seorang itu akan anggota-anggota wudu ainhuma daripada keduanya, daripada dua hadas ni. Wala bisal khuffa, dia pun pakai khuf qabla ghasli baqi badani. Jadi dua hadas tu, satunya mana wudu, satu lagi hadas besar lah. Jadi belum daripada dia tu basuh, hok tinggal lagi daripada badannya, maka lam yamsah alaih, mana tidak boleh menyapu di atasnya, di atas al-khufi, tak boleh nak sapu dah. Tu dia ada sebab. Poin dia nya kepada dia ialah tidak sempurna taharah. Belum sempurna taharah lagi. Li'annahu labisahu qabla kamalit tuhri. Kerana bahawasanya seseorang itu memakai akan khuf itu belum daripada sempurna tuhur. Sebab dia ada dua hadas. Fa in kila, maka jika dikatakan lafzatu kamalin, ini nak bahas lafaz, la hajata ilaiha, tidak berhajat kepadanya, kepada lafzatu kamal, tak payah royak lah kamal apa tak payah royak kamal tak payah royak, tak payah sebutlah kamalit taharah ataupun tuhri li'anna haqiqatat tuhri, kerana hakikat tuhur itu an yakuna kamilan, bahawa adalah dia tu kamil. Jadi kalau tak sempurna, tak nama tuhur lagi. Tak payahlah tu masa ni rakyat kata maknanya kamalit tuhri pakai ayat tuhur saja cukup dah, kerana tak nama bersih lagi selagi tidak sempurna. Tu cuba kita cuci dah. Kalau tak cuci dah, basuh lagi dah, cuci dah. Pada makna apabila orang panggil cuci, bila dia kata orang panggil tuhur cuci, makna habis dah, sempurna lah. Walidzalika i'tarada, dan kerana demikianlah hakikatut tuhur itu an yakuna kamilan, i'tarada rafi'u 'alal wajiz, i'tirad mengkritik oleh Imam Rafi'i di atas wajiz Imam Ghazali, bi annahu la hajata ila qaidit tamam, dengan bahawasanya wajiz tu makna tidak ada hajatlah kepada qaidkan akal tamam, perkataan tamam. Tu Rafi'i di sana di dalam kitab wajiz dia guna perkataan tamam, sini makna kamal. Tu li'anna man lam yaksil rijlih, kerana sesungguhnya orang yang tidak membasuh dua kakinya, au ihdahuma, ataupun salah daripada keduanya, yang tazimu an yuqala innahu, teraturlah bahawa dikatakan bahasanya seorang sana laisa ala tuhrin, yang tazimu maknanya betul bahawa dikatakan dia ni tidak tuhur lagi. Betul kalau kita kata intizam maksudnya betul kalau kita kata dia ni tidak di atas tuhur. Manakala dia tak basuh kaki lagi, wa ujiba ujiba dijawab jadi fa'in kila tu bukan syarih dia setuju dengan i'tirad ni. Jadi wa ujiba dijawab oleh syarih kita bi anna zalika zukira ta'kidan. Dia kata dengan bahawasanya demikian itu kamal itu disebut akan dia nak sebagai takkid, sebagai nak menguatkan au lihtimali tawahumi iradatil ba'di, ataupun kerana ada ihtimal tawahum menghendaki akan sebahagian tuhur, maka wak mari dengan lafaz kamal. Watsani minasyuruti, yang kedua daripada syarat harus kita menyapu di atas khuf, an yakuna, bahawa adalah keduanya ay al-khuffani, bahawa adalah keduanya satiraini lima hali ghasil fardi minal qadamain, menutupi bagi tepat hak wajib hak basuh fardu daripada dua tapak kaki.
fil wudu pada wudu, iaitu wahwa al-qadamu bika'baih, itulah tapak kaki dengan dua buku lalinya ataupun mata kaki. Min sairil jawanibi, daripada sekalian jawanib, kok depan, kok kanan, kok kiri, kok belakang. Mestilah orang panggil meliputi sampai kepada dua mata kaki. La minal a'la, mana menutupi saat itu daripada sekalian jawanib, sekalian pihak, tidak daripada atas. Daripada atas macam kasut buk tu, tak apa, kasut buk. Dia terbuka Falau ru'iyal qadamu min a'lahu, nampak tapak kaki tu dipandang akan tapak kaki daripada pihak atas. Bagaimana? Ka'an kana wasi'ar ra'si, seperti bahawa adalah khuf saat itu luas sangat kepala dia, muka dia tu. Tu. Lam yadurra, tidak mudarat. Tidak mudarat pada nak menyapukan di atas khuf. Aksu satiril aurah, akas keterbalik ke menutupi aurat. Tutup aurat berbeza. Fa innahu minal a'la wal jawanibi, tutup aurat ini daripada pihak atas dan juga keliling. La minal asfal, tidak daripada pihak bawah. Sehingga kalau orang kita jamai dulu balasah ni, dia latar jaga, dia pisah buat jaga dia tak buat perapat-perapat. Tapi lah ni orang tak buat dah, rumah kayu, bapai kayu jaga. Jadi peringkat hok sebelum daripada orang tak buat dah latar gelegar mana papai ni. Jadi sekitar tahun 80 90 diperapat ke papai tu tak ada ni. Orang jamai dulu dia peringkat. Nak melodah, nak berapa mudah angin ekong lah masuk kok bawah, kok tepi, kok atas tu. Jadi tutup aurat ialah daripada pihak atas dan juga keliling. Tu. Lalu adalah seorang pelajar di Pondok Sengaria, pernah berlaku dulu. Dia belajar bab tutup aurat ni. Jadi dia tak faham dah, dia salah faham. Pakai kain pelekat, dia ambil kacing ataupun ngepik, dia pun kepik. Kaki kain pelekat ni malam ini nampak kok bawah. Tu. Jadi sebenarnya maknanya tak mengapa, nampak ke bawah tak apa. Kalau ada orang hitam dia nampak, orang panggil kamla warat itu pun tak mengapa. Tu. Jadi kalau dia akas kepada menutup aurat, tutup aurat pihak atas dan keliling. Sehingga kalau kita pakai baju yang lubang tekuk luar, itu mesti berhati-hati. Kalau buci tak apa. Nampak hok di bawah daripada pusat itu mudarat. Tu. Khususnya ketika rukuk tu. Jadi aurat fa innahu minal a'la. Li'anna al-qamisa mathalan, kerana qamis mana baju pakai masalan sebagai misalnya fi satril aurah, pada menutup aurat, yutakhazu dijadikan dia, dibuat akan dia li satri a'lal badani, untuk menutup bahagian atas badan. Orang buat baju, buat pakaian ni nak tutup bahagian atas badan. Wal khuffa yutakhazu li satri asfali rijli, sedangkan khuf ini dibuat akan dia kerana nak menutupi bahagian bawah kaki. Fa in qasura an mahalil fardi, kalau panduk ataupun pendek lah khuf sani daripada tempat fardu, tak siapa buku lali dia pakai tu. Au kana bihi takharrukun fi mahalil fardi, atau adalah dengan khuf itu ada carik pada tempat fardu, pada bahagian khuf dia tu lepas daripada buku lali, tapi kok di bawah hak buku lali tu ada carik. Dorro mudarat maksudnya tidak harus menyapu di atas khuf. Walau takharraqatil bitanatu, kalau carilah bahagian bitanah mana dalam, awit ziharatu, dia pakai dua lapis khuf. Dia pakai dua lapis khuf. Cari bahagian dalam ataupun cari hok bahagian luar, ziharah. Wal baqi safiqun, hok tinggal lagi makna so lagi dah. Kalau cari hok bitanah, hok ziharah maknanya tak cari. Kalau makna ziharah mana cari, tu tak cari. Wal baqi safiqun, sedangkan hok so lagi tu
tebal. Nah, safiqa lam yadhurra, tidak mudarat juga. Dia pakai dua khuf. Ada juga setengah. Wa illa, dan jika tidak, wa illam jika tidak bi'an dengan bahawa wa illam yasfi, mana dengan bahawa tidak tebal. Khuf saat ni hok lagi, baki saat ni tidak tebal. Nah, cari salah satu hok lagi ni tidak tebal. Maka darra, mana mudarat. Nah, sebab syarat dia dulu dia kata kuat, kena kuat, maknanya imkanu at-taraddudu, tatabu'. Tu. Jadi kalau dah cari yang bahagian dalamnya rapuh, tak boleh. Walau takharraqata min mawdi'aini, kalaulah cari dua khuf saat ni, khuf bitanah dan juga ziharah bagi dalam, daripada dua tempat ghairil mutahadhiaini, yang tidak berbetulan keduanya. Cari dia tempat lain-lain. Jadi maknanya hak tempat cari hak luar tu, hak dalam tu tak cari. Tempat dalam cari, hak luar tu tak cari. Tu. Maka tidak mutahadhiaini lam yadurra, juga boleh menyapu di atas khuf. Wal muradu bisatri huna al hailulah. Murad dengan satar, murad dengan tutup di sini fi masih alal khufi ni. Al hailulah ialah tembus ataupun lulus. Tu. Maksudnya jangan tembus. Begitu. La ma yamna'u ru'yata, tidak barang yang menegakkan melihat, sebagaimana menutup aurat. Jadi tutup saat itu jangan tembus, ditembusi oleh air. Itu murad dia. Maksudnya kalau nampak warna kulit tak apa, seperti plastik yang warna cerah. Makna khuf itu dibuat daripada plastik ataupun jenis getah yang warna cerah. Tak ada apa. Sebab bukan nak tutup daripada pandangan warna kulit, tidak. Pemakaian dia tu bukan begitu, berbeza dengan aurah, betul-betul aurat. Fayakfi asyafafu, maka memadai khuf itu yang nipis. Nipis ni ialah iktibar nampak warna kulit. Aksu satiril aurah, bersalah keterbalik ke menutup aurat. Aura malawi nampak warna kulit, li'annal qasda huna, karena qasad di sini fi masil khufi man'u nufuzil ma, menegah ke lulus air, tembus air. Wa thamma di sana fi satril aurah man'ur ru'yah, menegah ke melihat. Wa qala al-Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Majmu', al-mu'tabaru, bermula yang innal mu'tabaru, sesungguhnya yang diiktibarkan fil khufi usru ghuslir rijli, ialah susah nak basuh kaki bisa babis satiri, dengan sebab satir, yakni nak pecah dia tu. Wa qad hasala, sesungguhnya hasil dah dia susah tak ni. Walaupun makna nampak, nak panggil warna kulit itu bukan soalnya. Wal maksudu bisatril aurah, maksud daripada tutup aurat, satruha, menutupi aurat bijirmin, dengan jirin, dengan suatu jirin, anil uyun, daripada pelihatan mata lenda. Tu dengan jirin. Walam yahsul, nescaya tidak hasil ia. Maksudnya dengan orang panggil lulus pandangan, suatu yang nipis, yang telus atau terus mana pandangannya. Qala wala yujzi mansujun ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.